Ya, Alhamdulillah kita kembali di dalam segmen Melayu Islam Beraja, iaitu tajuknya Sejarah Kewujudan Melayu Islam Beraja. Sekali lagi bersama dengan kita, iaitu Yang Mulia Profesor Madya Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail. Assalamualaikum Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, apa wabarakatuh. kabar ya Prof? Pada pagi ini sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan ya. Ya. Aha. Jadi satu segmen yang kita rasa memang cukup penting untuk kita ketengahkan, apatah lagi untuk anak-anak kita ni mengenai dengan Melayu Islam Beraja ini. Jadi satu lagi tajuk yang penting dan juga menarik kita bawakan, sejarah kewujudan Melayu Islam Beraja. Sejauh mana ni sebetulnya ni Prof kepentingan sejarah dalam melihat kewujudan Melayu Islam Beraja di negara Brunei Darussalam ni Prof. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kalau kita melihat Melayu Islam Beraja atau konsep Melayu Islam Beraja, apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan telah mengisytiharkan bahawa negara Brunei akan memegang konsep Melayu Islam Beraja dalam bernegara dan berbangsa, maka timbul beberapa persoalan di kalangan orang ramai. Apa sebenarnya alasan ke bawah Duli ingin mengisytiharkan perkara ini supaya menjadi konsep dalam bernegara dan berbangsa negara Brunei Darussalam. Jadi dalam hal ini mau tidak mau kita harus melihat sejarah negara kita, bagaimana perkara ini sebagai alasan kuat bahawa negara kita Brunei Darussalam penting kepada konsep Melayu Islam Beraja itu. Jadi di sinilah kalau kita lihat bagaimana pentingnya sejarah itu dalam kehidupan manusia. Ke bawah Duli sendiri ada beberapa kali bertitah supaya pengajian sejarah ini diambil perhatian, kerana dengan sejarahlah kita dapat melihat bagaimana apa perlunya kita mewujudkan Melayu Islam Beraja. Jadi sejarah ini juga kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak menyebutkan, dia bukan saja untuk mendedahkan tentang fakta, tentang bukti, tentang maklumat kepada kita, tetapi dalam Al-Quran sendiri memberitahu bahawa sejarah-sejarah umat-umat yang lalu itu adalah sebagai peringatan kepada kita. Jadi begitu juga apabila kita mengkaji tentang sejarah negara kita, satu ia akan boleh memberikan iktibar dan juga memberikan kepahaman kepada kita mengapa kita perlu konsep Melayu Islam Beraja. Itulah saya lihat peranannya bagaimana sejarah itu kepada konsep Melayu Islam Beraja itu. Baik, itu kita alhamdulillah kita sudah mengetahui peranan dan orang asal mulanya. Jadi kita ingin mengetahui ya Prof, ya, sejak bilakah Melayu Islam Beraja ini wujud di negara kita, negara Brunei Darussalam yang tercinta ini? Jadi dalam hal ini jadi kita lihat sejarah dulu. Kita yang sebenarnya dikatakan Brunei ini sudah ada kerajaan pada abad ke-6. Kemudian abad ke-9 dikatakan sudah ada makin besar dia punya kerajaan itu, yang dikenali sebagai Puni, Poli dan sebagainya. Tetapi pada masa itu tidak ada tanda-tanda atau bukti yang menunjukkan bahawa Brunei itu sudah ada menganut agama Islam pada ketika itu. Jadi pada masa itu boleh dikatakan Brunei itu sebuah kerajaan yang ada yang mengatakan dia Hindu-Buddha. Dan kalau kita balik kepada siapakah sebenarnya yang orang Brunei masa itu, adakah dia orang Melayu atau orang apa? Jadi orang-orang Barat mengatakan bahawa kita ini, orang alam Melayu ini, termasuk Brunei ini berasal daripada Yunan. Ada yang mengatakan dari Taiwan. Tetapi perkara ini nampaknya tidak dipersetujui oleh sarjana-sarjana tempatan. Jadi pada tahun 1990-an, sarjana daripada Universiti Kebangsaan Malaysia telah pergi ke Yunan dan membuktikan bahawa tidak ada tanda-tanda bahawa Yunan dan alam Melayu itu mempunyai persamaan dari segi pada bahasa dan juga budaya. Jadi dia buktikan bahawa kerajaan yang diwujudkan di Brunei pada abad ke-6, abad ke-9 itu adalah dipunyai oleh orang Melayu. Orang Melayu itu yang berasal dalam alam Melayu termasuk Brunei. Jadi kalau kita lihat bila sebenarnya Melayu Islam Beraja itu wujud, kita harus melihat apabila orang Arab Tatar telah menganut agama Islam pada tahun 1368. Jadi ini kita anggap
kita sudah ada konsep Melayu Islam Beraja. Sejak zaman itu, Brunei itu dikenali sebagai Kesultanan Melayu Brunei. Jadi itu sedikit mengenai dengan bila ya kewujudan Melayu Islam Beraja ni di negara Brunei Darussalam. Jadi dalam pada masa itu bagaimana juga hubungan Melayu Islam Beraja dengan Islam itu, Prof? Jadi seperti yang saya katakan tadi, menurut yang berhormat pengetua sejarah Profesor yang kehormat bin Haji Muhammad Jamil, dia mengatakan bahawa orang Arab Tatar telah mengenal agama Islam 1368. Tetapi sarjana-sarjana barat seperti Robert Nichol, Tarling, Candy banyak mengatakan bahawa Brunei ini hanya Islam pada tahun 1515. Bukan dia 1368 itu. Jadi berarti Brunei ini baru menjadi kesultanan hanya pada abad ke-16. Dan dia mengatakan, mereka mengatakan bahawa pada masa itu menurut laporan barat, Raja Brunei-nya belum Islam, tetapi pedagang-pedagangnya sudah ada yang beragama Islam. Jadi bersandarkan ini, mereka mengatakan bahawa Brunei hanya menjadi sebuah negara Islam dan konsep Islam itu hanya wujud pada abad ke-16. Tetapi sarjana tempatan seperti yang saya tadi, yang berhormat Pihin, Pimpinan Dr. Di Muhammad, Datuk Metusin Umar, mengatakan bahawa konsep Melayu Islam Beraja itu telah wujud lebih awal daripada itu. Daripada bukti-bukti yang boleh kita lihat yang terdapat dalam negara kita sendiri. Misalnya kalau Dr. Muhammad, dia sering menggunakan kubur batu nisan Puan Pu, seorang Muslim Cina yang terletak di Rangas, mengatakan bahawa yang bertarikh pada abad ke-13 itu dikatakan Islam sudah wujud pada masa itu. Malah dalam satu makalah, Boksa Kodik pun mengatakan bahawa Brunei ini sudah Islam pada abad ke-13. Jadi, kalau kita melihat bukti-bukti itu, kita lebih condong kepada bahawa kewujudan Melayu Islam Beraja itu mesti antara abad ke-13 hingga ke-14. Yaitu terutama kalau kita lihat dengan pengislaman orang Arab Tatar dengan gelaran Sultan Muhammad Shah itu. Jadi belum ada maksudnya ini sedikit pertanyaannya Ustaz ya, mungkin ada kekeliruan. Jadi bukanlah bererti bahawa dulu itu kita ini berasal daripada agama Hindu. Bukan. Tidak, belum dapat dipastikan. Belum dapat dipastikan. Tidak banyak bukti yang boleh kita tunjukkan bahawa negara kita ini adanya unsur-unsur Indo-Buddha. Kalau kita banding dengan di Indonesia, di Jawa umpamanya, kita dapat penggunaan kuil-kuil dengan Borobodornya. Betul. Jadi Brunei tidak begitu jelas tentang benda ini. Jadi kita tidak pasti sama ada sebelum orang Arab Tatar masuk Islam itu adakah kita ini agama Hindu atau tidak, kita tidak dapat memastikan. Baik, okey. Jadi Prof, jadi apakah cabaran-cabaran yang pernah dihadapi oleh Melayu Islam Beraja Brunei ini? Jadi kalau kita melihat menyusuri sejarah Melayu Islam Beraja Brunei ini, memang setiap kerajaan pun mana-mana dalam dunia ini akan mengalami zaman kegemilangan, zaman kejatuhannya, itu benda biasa. Betul. Ya. Jadi kalau kita melihat, saya melihatlah dalam sejarah Melayu Islam Beraja ini, yang paling mencabar ialah kemunculan orang Barat itu. Jadi kalau kita lihat, apabila orang Spanyol datang ke Filipina, kemudian dia menakluk di sana pada 1574, jadi inilah bermula cabaran kepada konsep Melayu Islam Beraja itu sendiri. Kerana bila orang datang di sana, diorang matlamatnya ialah untuk menyebarkan agama Kristian. Tetapi Brunei pada masa itu, di bawah kepimpinan Sultan Saiful Rizal misalnya, tetap menentang bahawa mereka mesti menyebarkan Islam. Harus kita ingat juga bahawa orang-orang Brunei ini dulu, dia tidak hanya menyebarkan Islam dalam negeri, tetapi sudah sampai ke luar negeri. Ke luar negeri. Orang-orang Spanyol sendiri pun mengakui kalau mereka lambat, katanya, mungkin seluruh kepulauan Filipina itu akan menjadi Islam oleh orang-orang Brunei. Jadi saya rasa bila diorang datang, ini satu cabaran yang pertama sekali berlaku kepada Melayu Islam Beraja sendiri. Dan apabila mereka menyerang pada tahun 1578, berlakulah Perang Kastila. Itu saya rasa satu cabaran yang kepada kewujudan Melayu Islam Beraja itu. Dan Brunei memang tewas pada masa itu. Tetapi
dia hanya dapat bertapak dalam masa 72 hari, kemudian dia berundur kerana diserang balas oleh askar-askar Brunei yang diketuai oleh Pimpinan Bandar Rasakam. Itu salah satu cabaran awal. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahawa Brunei ini menghadapi cabaran apabila berlaku perang saudara pada abad ke-17 yang terjadi di antara Sultan Abdul Mumin dengan Sultan Muhyiddin. Tetapi bila saya melihat mengkaji tentang perkara itu, dia tidak banyak memberi impak besar berbanding dengan kedatangan Spanyol itu tadi, kerana perang saudara itu dia tidak menjejaskan Empire Brunei pada masa itu. Hanya mungkin ada terjejas di kawasan ibu kotanya itu saja yang berlaku. Mungkin ada memanglah terkorban, rosak harta benda. Kemudian perang saudara itu lepas itu dia aman semula. Dan Sultan Muhyiddin nampaknya dia masih menguasai empire yang luas. Jadi kalau kita lihat dalam tempoh itu abad ke-17, 18 yang paling mencabar sekali kepada keutuhan Melayu Islam Beraja inilah pada abad ke-19, akhir abad ke-19, apabila wilayahnya itu mula dikuasai oleh keluarga Brok di Sarawak, di Sabah, Syarikat British Benua Utara. Inilah yang saya rasa cabaran paling besar yang pernah dihadapi oleh Melayu Islam Beraja. Tetapi jujur juga pada masa itu Sultan Hashim yang mempertahankan supaya kewujudan Melayu Islam Beraja tetap dipertahankan walau bentuk macam mana pun, akhirnya Baginda menerima residen British sebagai sebahagian daripada pentadbiran Brunei pada masa itu. Jadi sejak itu Melayu Islam Beraja wujud sampailah apabila Sultan Omar Ali Saifuddin Sadul Hadir naik tentera, dia mengembalikan semula kedudukan pengukuhan Melayu Islam Beraja sampailah ke zaman Kebah Duri ini. Okey. Sedikit tambahan Mahirah. Kita ingin mengetahui sewaktu kehadiran orang Portugis, apakah ianya selepas daripada pemerintahan Sultan Sharif Ali ataupun macam mana, Prof? Mungkin dapat dikongsikan bersama. Kita harus melihat bahawa Portugis itu sampai di Melaka, dia telah berjaya mendarat Melaka 1511. Artinya zaman Sultan Sharif Ali dia belum sampai. Sebab Sultan Ali dalam 1400 lebih dia merintah, dia meninggal mangkat 1432. Jadi orang Portugis pada masa itu belum sampai. Tetapi kalau kita melihat sejarah hubungan Brunei dengan Portugis, dia lebih mesra berbanding dengan hubungannya dengan Spanyol. Sebab diorang tidak mau ada masalah dengan Brunei. Sedangkan mereka di Melaka pun mereka menghadapi cabaran daripada Aceh, daripada Johor, sehingga berlaku apa yang dipanggil peperangan tiga segi pada masa itu. Jadi dia tidak mau lagi membuka satu musuh yang pada masa itu Brunei adalah sebuah negara yang kuat. Okey, baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya kepada Yang Mulia Profesor Madya Dr. Haji Wasbol bin Haji Mail kerana berkesudian bersama kita untuk menerangkan, memberikan penjelasan ya mengenai dengan segmen Melayu Islam Beraja, iaitu tajuk sejarah kewujudan Melayu Islam Beraja. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu yang telah dikongsikan oleh Profesor Madya Dr. Haji Wasbol sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi dan kita berbesar hati kerana tuan ya di kesempatan ini berkesudian untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Betul, insya-Allah. Sebetulnya kita ingin ingin lebih panjang waktu lagi. kita bersama dengan Yang Mulia Prof ya. Tetapi memandangkan masa kita amat terhad sekali, insya-Allah di lain kesempatan yang Profesor kita akan bersama lagi mengupas mengenai dengan Melayu Islam Beraja, insya-Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.